Sebab itu nak nikah, sebelum nikah, bapak mentua ni, dia kena tanya tu pengantin, bakal pengantin lelaki. Rukun solat apa? Aku tanya ni bakal menantu. Bukan tanya tuan-tuan. Faham ya? Macam nak jadi menantu aku pula ya. Dia kalau tak boleh jawab, selagi tu tak boleh jadi bakal menantu. Nak sosial sebab dia nak jaga perempuan ni, nak jaga anak kita. Sebab itu suami ni, lelaki ni, dia wajib belajar berilmu fardu'ain. Wajib belajar. Contoh, masjid dah maklum ke dah elan dah maklum, dekat luar dah tulis dah apa-apa, dah tulis kain rentang, ada pengajian, ada ilmu fardu'ain. Orang ni nampak, dia tak datang, dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Kalau mati pada hari itu mati, keluarnya daripada dunia, kata Rasulullah, keluar mereka tidak beriman. Sebab itu mati dalam husnul khatimah ni, dalam 1000 seorang tuan-tuan. Ni hadis sahih. Hadis sahih. Nabi cakap tak pernah menipu. Nabi ni bukan kazib, dia sidik. Faham? Lepas itu buat semayang kena belajar, jangan tinggal semayang. Kalau kita semayang, tinggal semayang satu waktu, tuan-tuan, satu waktu dihumban dalam api neraka Allah. Tonton fikirlah, ratusan ribu tahun, puluhan tahun. Takkan disebabkan tak semayang 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, kita sanggup tubuh kita dibakar oleh api neraka Allah. Baiklah, tanda hati yang mati, mereka berani meninggalkan semayang. Dalam hadis Nabi beritahu pula, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Nabi cakap macam tu. Nabi ni tuan-tuan, dia sidik, dia bukan kazib. Ni Nabi semua wahyu. Di antara umat yang beruntung, umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain berbeza dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain tak ada sembahyang sunat tarawih. Umat Nabi lain tidak ada nuzul Quran. Umat Nabi lain dia berbeza dengan umat-umat Nabi lain. Umat Nabi Muhammad ni dia beruntung. Duduk macam ni tuan-tuan, tuan-tuan belajar ni. Pengurus dia kata 40 minit. Aku kata 2 jam, tipu je, faham? Tengok tuan-tuan macam mana. Kalau duduk 1 jam, pahala dapat 1000 kali sembahyang sunat 1000 rakaat. Kalau pada bulan lain, kalau pada bulan Ramadan, digandakan pahala. Walaupun tengok aku tak puas hati, faham? Tengok aku tak puas hati. Tuan-tuan, jangan tak puas hati, faham ya? Ada perkiraan dekat negeri akhirat. Kita bukan dalam hadis kursi. Di antara 2 sahabat, dia duduk tahiyat, duduk tawarruk depan pintu syurga Allah. Dua-dua duduk tawarruk, dua-dua duduk tahiyat. Tu kata Allah, kenapa kamu ni? Kata seorang hamba Allah, wahai Allah, aku nak tuntut kepada Fulan bin Fulan, sebab dekat dunia ni dia tak senyum dengan aku. Nampak? Tak senyum pun nak kena tuntut. Tuntut dengan aku, jangan tak senyum. Kata Fulan bin Fulan ni, wahai Allah, aku nak minta, aku nak tuntut, aku nak ambil pahala-pahala ibadatnya bagi kat aku. Kata Allah, mana ada pahala dia? Sembahyang sunat tarawih 8 rakaat, 4 rakaat macam nak mati dah. Baca Quran, pemalas, sedekah, kudukut punya orang. Sedekah pada bulan Ramadan, bulan lain tak nak sedekah. Tengok pada bulan Ramadan orang rajin sedekah. Maka kata Fulan bin Fulan, kalau macam tu ambil dosa aku, bagi pada dia. Kata Allah, engkau punya dosa aku dah ampunkan dah. Kau tunggu masa kau nak masuk syurga aku dah. Kata Allah. Kata macam mana ya Allah? Macam mana apa lagi? Engkau maafkan dia. Engkau maafkan dia. Engkau maafkan dia. Kalau kau maafkan dia, dengan engkau aku masukkan dalam syurga Allah. Selagi engkau tak maafkan dia, engkau pun lambat dan menjadi masalah untuk masuk dalam syurgaku. Nampak tuan-tuan? Ini kelebihan orang yang memaafkan sesama sahabatnya dan orang yang pintu syaitan. Kadang orang tanya, Ustaz, bulan Ramadan ni betul ke syaitan kena ikat? Ni dengar baik-baik. Lepas itu kena mengaji, faham? Kena belajar duduk depan ni, jangan duduk jauh-jauh dulu, faham? Busuk ni orang, faham? Belajar duduk jauh-jauh. Kalau tengok bola duduk depan, tengok TV duduk depan, faham? Ini tentang bab syaitan ni orang tanya. Kadang orang tanya, betul kena mengaji, mengaji bab hadis sahih, hadis hasan, hadis kursi, hadis maudhu', kena mengaji semua. Orang dulu dia mengaji, lama dia mengaji. Kita mengaji kalau setengah jam macam nak mati dah, faham? Dia pada bulan Ramadan ni dia ada 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan syaitan yang kena ikat-ikat, yang kena ikat, syaitan yang kena ikat ni syaitan yang kuat-kuat, syaitan Power Rangers, syaitan yang ni Ultraman Taro ni, faham?
ya. Pendapat yang kuat mengatakan syaitan yang kuat kena yang kena ikat, yang kena tangkap. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan semua syaitan kena tangkap. Syaitan yang kuat, syaitan yang tak kuat kena tangkap. Nanti bila imam sembahyang raya Allahu Akbar, sembahyang sunat raya, maka dia lepas. Tuan-tuan, betul Nabi ajar kita suruh rajin makan buah kurma. Tengok pada bulan Ramadan kita badan sihat. Sebab dalam hadis sebut sesiapa makan buah kurma satu hari 7 biji, dia menghindar penyakit makanan beracun, dan dia dihindar penyakit makanan beracun, dan dihindar daripada kena sihir. Tengok pada bulan Ramadan ramai orang, kurang orang sakit. Lepas bulan Ramadan, bulan Syawal, ramai orang masuk hospital. Faham? Sebab bulan Syawal dah tak makan buah kurma dah. Faham? Sama juga bulan Ramadan dah sedekah buah kurma. Lepas tu bulan Syawal tak sedekah buah kurma dah. Faham? Kulukut punya orang. Faham? Sama juga. Tak kira lah. Dia ustaz ya. Dia orang dah panggil piu ke, orang dah panggil imam muda ke, dah panggil penceramah ke, dah panggil dia pencetus rumah, tak kira lah. Kalau dia suka berdebat, suka cari salah orang, ya, Nabi marah. Dan apabila dia ini orang ajak berdebat pun, dia merendah diri dan dia tidak mahu berdebat dan bermujadalah. Maka apa kata Rasulullah? Allah membinakan satu mahligai, satu istana di dalam syurga Allah, dan dia punya syurga ni di atas air. Wah, ini tentang syurga Allah. Sama juga kaedah orang datang, dia keluar daripada rumah, keluar rumah pergi masjid, keluar rumah urusan berdakwah, ya, keluar rumah haji dan umrah, keluar rumah jalan fi sabilillah, keluar rumah tolong orang buat baik. Macam aku pula keluar rumah daripada madrasah aku Darul Atik datang ke Kampung Melindong ni, urusan berdakwah, mati pula dalam perjalanan. Allah bagi apa? Allah bagi dia punya istana sejauh mana perjalanannya. Tuan-tuan, ya, tapi ikhlas, bukan kerana al-fulusi al-mampusi. Ya. Kata malaikat yang menjaga arah yang pertama, dia kata apa? Aku terajang, dalam hadis sebut, aku terajang. Dia terajang roh ni masuk terus bumi yang ketujuh. Kenapa bumi yang pertama tidak menerima roh-roh bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah? Sebab bumi yang pertama ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sesiapa yang menghina Nabi, menghina serban Nabi, menghina kasut Nabi, menghina apalah yang dia hina ke atas Nabi, maka orang ni murtad dan kafir. Orang ni kalau mati haram disemayangkan. Orang ni kalau mati haram dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam. Haram. Kalau sekarang ni ditegakkan hukum Islam, orang ni kena hukum pancung. Kalau Sayyidina Umar Al-Khattab ada pada ketika ini, dia cari orang tu, dia pancung orang. Tuan-tuan kenal siapa Sayyidina Umar Al-Khattab? Di antara sahabat Nabi yang paling garang tentang hukum dan hakam. Dia digelar singa padang pasir. Ya, garang nama ni. Kalau belajar jauh-jauh macam ni, mampir kena sepak lah. Belajar duduk sana-sana dinding kena sepak lah. Sembahyang pun sop tak dapat, tarik pergi pedang. Fikir ya, tuan-tuan. Ya, tarik pergi pedang. Ni Sayyidina Umar. Itu yang apabila dia sudah memeluk Islam, dia mengeluarkan pedangnya, dia tunjuk dengan orang kafir Quraisy. Ingat ni orang kafir, orang kufar. Aku sudah memeluk Islam, sudah mengikut apa yang disuruh, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa menentang Rasulullah, sesiapa menentang agama Allah, kalau dia nak anak dia yatim piatu, kalau dia mahu isterinya menjadi ibu tunggal, tentanglah Islam. Nampak ni Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Kita penakut, busuk punya orang lah. Tuan-tuan. Pada tu tuan-tuan buka dalam hadis sebab tentang di padang mahsyar, dia ada 120 pembarisan, 80 pembarisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 40 pembarisan daripada umat Nabi Adam, daripada Nabi Adam sampai umat nabi-nabi yang lain. Sama kaedah juga pada zaman nabi-nabi terdahulu, apabila mereka melanggar perintah Allah, mereka berzina, mereka tak semayang. Pada zaman dulu semayang lain lah cara kaedahnya. Mereka tak semayang, mereka minum arak, menentang ulama, main punggung, tahu main bontot, faham ya? Main bontot, main punggung tempat tai. Allah tenggelamkan bumi pada ketika itu juga. Bila zaman umat Nabi Muhammad,
Allah ni tuan-tuan, dia tak tenggelamkan bumi. Ini kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi peluang untuk umat Nabi Muhammad bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan bumi Malaysia ni lama dah tenggelam ah. Tengoklah di KL, tengok di Jalan Bukit Bintang, tengok di Cokit, tengok di tempat-tempat lain. Pusat pelacuran banyak, pusat pondan banyak, tempat minum arak bersepah-sepah. Kalaulah pada zaman nabi-nabi yang terdahulu, sudah lama negara kita ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tuan-tuan ya? Rasulullah ni manusia luar biasa.